Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tamin bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada maghrib kali ini kita dapat lagi bersama-sama dalam kuliah maghrib yang selalunya diadakan secara face to face di Masjid UMP Gambang. Cuma dalam keadaan kita ada sedikit kekangan ini, maka kaedah menggunakan siaran maya ini boleh dikatakan telah menjadi satu pilihan kepada kita lah. Nak tak nak kita kena terima budaya, walaupun tidak menjadi budaya lagi tapi lebih kepada kebiasaan baru. Maka saya sendiri pun, walaupun kita sebelum ini bukan semua ceramah-ceramah yang kita dengar adalah daripada face to face ataupun bertalaki di hadapan, tetapi juga kita banyak juga melihat dalam media sosial dan sebagainya untuk kita dengar sama-sama. Jadi dia bukan sesuatu yang asing sangat kepada kita. Cuma kebiasaan ini sedikit berubah dengan kebiasaan yang ada dibuat di masjid atau surau. Sekarang ni kita berada dalam, dikatakan semua kuliah-kuliah diadakan dalam bentuk online sahaja. Baik. Jadi alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpahan kurnianya maka kita dapat berjumpa lagi dan mengongsi sedikit sebanyak apa-apa yang baik yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kita, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawakan kepada kita daripada risalahnya. Dengan itu moga-moga kita berada di dalam suatu jalan yang benar dan lurus, yang memang kalau kita nak tahu jalan yang benar dan lurus pun kita pun kadang-kadang tak tahu. Bahkan kadang-kadang kita rasa kita betul, walhal kadang-kadang ada juga kebiasaan yang tidak betul yang telah kita buat. Maka sebab itulah kita selalu nak berdoa bahawa kita diminta ditunjukkan yang benar itu adalah benar dan yang salah itu adalah salah. Kerana kecetakan ilmu kita ni kadang-kadang ternampak benar walhal dia adalah salah. Kalau kita berdoa Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ijtinabah, itu baik, sangat baik kepada kita. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kalau salah tadi. Kalaulah kita ini dapat yang buruk, maka tunjukkanlah itu sebenarnya yang buruk dan kita tidak nampak kebaikan padanya. Sebab sekarang banyak juga dalam pada kita mendengar ceramah dan sebagainya, perbincangan, kadang-kadang hanya menggunakan semata-mata ilmu akal. Kadang-kadang memesongkan kita daripada perkara yang sebenarnya kita tahu dia salah. Ada orang boleh terfikir perkara-perkara itu adalah perkara yang betul. Contoh, kalau macam orang membincangkan tentang gender sebagai contohnya, kesamaan gender, kesamarataan gender. Kalau kita dengarkan hujah-hujah yang dibawa oleh mereka-mereka yang berpandangan pandangan dengan bahawasanya gender ini bukan terhad kepada gender laki-laki dan perempuan semata-mata, bahkan ada lagi gender yang lain. Dan begitu juga keharusan yang mereka bawa yang membolehkan seseorang laki-laki pun boleh membentuk keluarga dengan seorang laki-laki. Seorang menjadi husband dan seorang lagi juga wife husband. Sampai begitu sekali. Dan hujahan-hujahan yang mereka bawa itu kalau kita tidaklah berpandukan kepada apa yang ditunjukkan
oleh Al-Quranul Karim. Wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal untha, sebagai contoh, ya, dijadikan az-zakar wal untha itu asas gender manusia, ya. Sedangkan bagi mereka yang mempunyai kelainan dalam gender pun, ya, mereka seharusnya memilih atau mesti ada kecenderungan kepada satu gender yang paling signifikan dalam hidupnya. Tidak boleh dia berada dalam dua keadaan begitu. Jadi begitulah pentingnya kita merujuk dan melihat kepada petunjuk yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali tentu saja melalui Al-Quranul Karim. Kerana Al-Quranul Karim ini ialah suatu kitab yang lengkap, dan tidak ada tolak bandingnya. Suatu kitab yang kekal terpelihara daripada masa ia diturunkan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada hari ini, tidak ada perubahan padanya. Allah Subhanahu Wa Taala menjamin, ya, keasliannya dan kesahihannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Kami menurunkan zikr ini atau Al-Quran ini, wa inna lahu lahafizun, kami bertanggungjawab menjaganya. Ya, oleh kerana itu ia diturunkan, lalu sampailah ia dihafal dan dibukukan, ya, sehingga boleh kita baca pada hari ini. Pelbagai usaha yang dilakukan oleh mereka yang tidak mahu Al-Quran ini kekal asli, namun mereka tidak dapat menyamainya, bahkan tidak dapat memesongkannya atau mentahrifkannya dengan apa-apa usaha sekalipun. Dan itu dicabar juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran Karim. Kalau mereka berkumpul untuk mengubah cipta sesuatu dari Al-Quran ini, secara mereka tidak dapat melakukannya. Ya. Zaman Musailamatul Kadzab lagi mereka telah berusaha, ya, untuk palsukan Al-Quran, ya, ataupun mengubah, ya, apa-apa yang terdapat dalam Al-Quran. Ya. Jadi demikianlah, ya, apa yang kita pegang ini, semoga dia menjadi suatu pegangan dan juga hikmah yang besar yang kita pegang. Ya. Kalau kita didatangkan hikmah ini, ya, moga kita tidak berada dalam kebenaran dan jauh daripada kesesatan. Dan dalam Al-Quran ini tidak ada sesuatu pun yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak diberitahu kepada manusia. Bahagian semuanya ada. Tinggal lagi kita tidak dapat menerokanya atau menjumpainya, ya, atau tidak sampai akal manusia, ya, pada sesuatu masa itu untuk menerobos, ya, apa yang dimaksudkan, ya, dengan kalimat-kalimat yang terdapat dalam Al-Quran tersebut. Ma farratna fil kitabi min syai'. Kalau kita baca ayat ini, kita akan dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kami tidak tinggalkan sesuatu pun, ya, tinggal dalam Al-Quran itu. Maksudnya bahkan semuanya ada. Ya. Apa saja kita nak rujuk dalam Al-Quran itu ada. Kita nak membaca atau membincangkan tentang apa? Ya, tentang dunia, tentang akhirat, tentang apa yang ada di atas dunia dan apa yang ada di akhirat. Itu dah cukup besar dah. Ya. Bahkan kita nak tengok apa yang ada di depan mata manusia ini, daripada, ya, manusianya, daripada jinnya, ya, daripada tumbuh-tumbuhannya, daripada bukit bukaunya dan segala macam, ya, apa yang ada dalam dunia ini, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran. Petik saja daripada mana, buka saja daripada mana, terjah saja daripada mana dalam Al-Quran itu, kamu akan dapati, ya, sesuatu yang Allah Ta'ala terangkan kepada kita. Jadi benarlah, ya, bahawa Al-Quran itu adalah pembawa kebenaran kepada kita. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab la raiba fihi. Itu adalah Al-Quran, Al-Kitab. La raiba fihi. Tidak ada keraguan padanya. Tak perlulah kita meragui apa yang ada terdapat dalam Al-Quran. Tapi itulah, di samping
Ya, kita menyebutkan, kita mengingatkan bahawa tidak ada keraguan dalam Al-Quran ini. Terdapat juga ya, manusia-manusia, mereka-mereka yang pertikaikan atau meragui kebenaran Al-Quran, apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Seolah-olah mereka itu lebih tahu daripada Tuhan yang menurunkan Al-Quran. Dan ini suatu perkara yang amat malang. Ya. Terdapat dalam kalangan kita juga. Ya. Mereka yang tidak memahami isi kandungan Al-Quran, mereka menggunakan Al-Quran itu ya, untuk kepentingan diri dia dan sebagainya. Saya ada terlibat juga dengan perbicaraan tentang akidah-akidah yang ataupun ajaran-ajaran yang menyeleweng ya daripada dalam kalangan kumpulan-kumpulan tertentu ya, yang memetik daripada Al-Quranul Karim dan membuat tafsiran mengikut kehendak dan selera mereka, lalu mengasaskan atau mengajarkan sesuatu yang bertentangan ya, dengan intipati Al-Quran. Ya. Sebab kita baca Al-Quran sebenarnya bukan boleh baca ya, secara terpisah di antara satu sama lain. Bahkan kita membaca dalam bentuk berintegrasi dan berinteraksi di antara semua surah-surah tersebut. Barulah kita nampak ya, keindahan Al-Quran itu dan keindahan Islam itu boleh nampak. Kalau tidak, tak jadi. Dalam satu kitab yang ditulis oleh Abdullah Khayyat sebagai contoh, menyebutkan tentang Islam ini, dia kata adalah sebagai suatu himpunan kebaikan. Dia himpunan kebaikan. Oleh kerana dia himpunan kebaikan, maka kita tidak boleh melihatnya ya, secara berjuzuk-juzuk atau sebahagian-sebahagian. Atau memetik di sana sini dengan tidak mengintegrasikan ya, ke dalam keseluruhan kefahaman Islam. Ya, kalau kita selalu sebut Islam way of life, ya, nizam al-hayat, maka di situ saja kita sudah faham bahawa Islam bukan datang untuk menunjukkan kita sembahyang semata-mata, bukan untuk puasa semata-mata atau pergi mengerjakan haji semata-mata ya, atau membayar zakat semata-mata. Bahkan dia adalah rangkuman ya, dengan 3 sendi penting dalam agama, iaitu akidah atau tauhid kita dan syariah ya, dan juga akhlak ya. Jadi ketiga-tiga ini dia tergabung dalam satu kesempurnaan ajaran Islam itu sendiri ya. Jadi seseorang Islam itu tak boleh mendakwa dia baik, dia perfect, dia kamil, insan kamil dalam Islam, melainkan dia mempunyai ketiga-tiga perkara tadi yang menjadi nizam atau peraturan hidup. Dia mempunyai akidah yang benar ya. Akidah yang benar, bukan akidah yang menyeleweng ya. Orang mengaku dia ya, mengaku adanya ajaran Millah Abraham sebagai contoh. Dia pernah dengar tak tu? Millah Abraham atau Millah Ibrahim. Dia petik saja dalam Al-Quran tu, Millata Ibrahim Hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya. Dia kata millah yang sebenarnya adalah millah Ibrahim, millah Abraham. Islam ini dia kata dah menyeleweng daripada apa yang sebenar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu sekali. Dan ramai orang yang mengikut, ramai orang yang percaya. Sebahagian, sekumpulan manusia. Ya. Dan seterusnya, bila dah datang daripada sumber yang tidak betul ataupun tafsiran yang tidak betul, maka wujudlah kepercayaan-kepercayaan yang lain yang tidak betul. Jadi saya selalu menyeru pada, ya, kalau saya platformnya di Masjid UMP Gambang tu, saya selalu pesankan kepada pelajar-pelajar kita ya, supaya berhati-hati, ya, supaya sentiasa beringat-ingat ya, dan sentiasa mendengar kuliah-kuliah ya, yang dapat membantu untuk membetulkan pendirian kita atau pegangan kita kepada Al-Quran yang benar. Sebabnya kadang-kadang dalam kalangan pelajar juga mudah diperdaya ya, untuk sesuatu tujuan
ya, tujuan seseorang ya untuk menyelewengkan atau untuk mendapat kuasa ataupun ikutan, ya. Dan ini sangat berbahaya, ya. Sebab itu kita tengok banyak ajaran-ajaran sesat ni. Walaupun ajaran tu nampak bodoh saja, ya, tapi ramai orang mengikut. Bahkan yang mengikut tu juga adalah orang yang kelihatan atau dalam masyarakat merupakan orang yang berilmu, dikatakan educated, learned people, juga terlibat, ya. Ajaran Ismail Kasim sebagai contoh, ya. Saya sebut secara jelas di sini, maknanya benda itu memang telah difatwakan, ya, sebagai satu ajaran atau persebaran maklumat yang tidak betul, yang bertentangan dengan akidah, dan ini sepatutnya kita jauhi, ya, dan sepatutnya kita elakkan diri daripada terjerumus ke dalam kepercayaan-kepercayaan yang seperti ini. Baiklah, saya ingin mengajak tuan dan puan, para pelajar yang mendengar, ya, supaya kita sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita berada di jalan yang benar, jalan yang betul, ya. Cabaran pada ketika ini ialah banyaknya sumber-sumber ilmu, ya, sumber-sumber pengetahuan yang boleh kita dapati secara mudah. Bukan kita kata semuanya tak boleh difahami dan diikuti atau dibaca, tapi kita hendaklah juga merhatikan kepada sumber-sumber daripada mana, ya, perkara-perkara tersebut, ya, diperkatakan ataupun dibincangkan, ya. Jadi kalau kita sebenarnya tidak salah untuk kita membuat rujukan-rujukan apa yang terdapat dalam alam maya ini, tetapi kita hendaklah memastikan bahawa rujukan-rujukan kita ini adalah rujukan yang benar dan betul pada sumbernya. Banyak juga kita dapati laman-laman sesawang yang berselindung, ya, di sebalik ajaran yang tidak benar itu, ya, menunjukkan bentuk-bentuk ataupun pengetahuan-pengetahuan, ilmu-ilmu yang pada peringkat permukaannya nampak betul, ya, tetapi pada akhirnya menunjukkan kepada sesuatu yang tidak betul. Baik, jadi kalau kita dapat memelihara akidah kita ni, ya, insya-Allah maknanya akidah ini adalah asas, ya. Kalau seseorang itu sudah berpegang, ya, kepada akidah yang betul, maka secara tidak langsung, ya, dia dapat memelihara dirinya daripada terjerumus kepada kefahaman-kefahaman yang salah, ya, dalam syariat dan juga salah di dalam akhlak. Dia mesti asasnya daripada akidah yang betul. Sebab itu kita diseru dan diajak untuk kita memula sekali dalam pengajian kita, ya, dan mesti selalu diperingatkan juga, ya, supaya kita sentiasa ataupun kita memulakan pengajian kita ini dengan kefahaman akidah yang benar, ya. Dalam konteks kita ni, kita berpegang pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tak faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, maknanya kita kenal siapa itu, ya, imam-imam kita yang besar dalam akidah. Jadi kalau kita dengar orang-orang ini, kalau kita rujuk kepada imam-imam ini, pengetahuan-pengetahuan yang dikaitkan dengan pandangan imam-imam ini, insya-Allah, ya, kita berada dalam penerangan ataupun dalam pengetahuan yang benar tentang akidah yang kita ikut. Janganlah terikut sangat, ya, dengan gaya-gaya orang kita dalam perbahasan-perbahasan yang mendalam dalam bidang akidah. Kalau kita tidak tahu lagi, ya, kita tidak tahu lagi ilmu asas akidah pun kita tak tahu, kita suka sangat membaca kepada bahasan-perbahasan sebab dibimbangi, ya, dibimbangi kita ini akan terseleweng, ya, atau tergelencir, ya, disebabkan oleh pengetahuan kita yang tidak begitu mendalam tersebut, yang memudahkan orang untuk merosakkan. Lepas daripada seseorang itu mempelajari ilmu akidah ini, ya, bolehlah dia melihat, ya, dan mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fiqh dia, ya, atau syariah dia, ibadat dia, perundangan Islam, ya, sudut fiqh, ya, fiqh muamalatnya,
ya, fiqh munakahatnya, fiqh jinayatnya, ya, dan berbagai-bagai bentuk fiqh yang menerangkan tentang hubungan kita dengan manusia, ya, dan urusan-urusan kita, ya, dengan sesama manusia. Barulah, ya, kita punya susunan pengetahuan kita itu berkesan, ya, dalam kita memahami dan juga mengamal atau menghayati Islam, ya. Dalam kitab yang saya sebutkan tadi sebagai contoh, Abdullah Khayyat menyebut, ya, di antara perkara penting dalam Islam itu sebagai satu himpunan kebaikan, apa yang disenaraikan pada paling penting sekali, dia kata Islam ini dia berasaskan kepada al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Dia start daripada situ. Ini penting, ya, penting. Ajaran Islam dia berasaskan kepada yang pertama sekali mesti berpegang pada konsep al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Menyuruh kepada al-ma'ruf. Al-ma'ruf ini kebaikan, kebajikan, perkara yang benar, yang tepat, menepati agama, itu ada al-ma'ruf, ya, al-ma'ruf. Dan an-nahyu 'anil munkar, dan juga menjauhkan atau menegah, ya, bukan setakat menjauhkan diri, tapi juga hendak kita ni dituntut menegah nahyu 'anil munkar, daripada perkara-perkara yang munkar dari sudut pandangan agama, ya. Jadi konsep yang pertama ni, pegangan kunci, kata kunci yang pertama al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, inilah ya menjadi salah satu daripada permulaan kesempurnaan Islam. Sebab itu bila Islam datang diturunkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, maka dia al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Selepas dia memperkukuhkan keimanan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kalangan para sahabatnya yang terawal, Bakar, Khadijah dan sebagainya, ya. Lepas daripada itu adalah tentang al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Ya. Nabi melarang perkara-perkara yang tidak betul, ya, dalam agama, dalam amalan masyarakat jahiliah, ya, perhambaan, pembunuhan bayi, ya, perseteruan, tidak ada ikhwah dan sebagainya, ya. Jadi Rasulullah SAW mula menunjukkan, ya, menunjukkan bagaimana muamalat manusia sesama manusia mesti berasaskan kepada al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Pada masa ini, pada masa sekarang, cuba kita tengok sejauh mana kita dapat mengamalkan atau mengimplementasikan al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Saya rasa perkara inilah benda yang tidak sering selesai, ya. Bahkan dia adalah perkara yang berlaku sepanjang zaman. Tak apalah, memang itu adalah sunnah, ya. Kerana Allah Ta'ala nak menguji kita, siapakah yang terbaik di antara kamu. Bukanlah apa yang kita capai semata-mata, tetapi apa usaha yang kamu dapat buat, ya, selama hidup kamu ini, ya, selama hidup saya, selama hidup tuan-tuan, selama hidup pelajar-pelajar, ya. Jadi kita nak perhatikan perkara ini baik-baik, ya, supaya al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Kalau di universiti, ya, apa al-ma'ruf, apa al-munkar? Tentu saja kita tahu yang ma'ruf itulah pelajar-pelajar mengikuti undang-undang, ya, pelajar jalankan tugas sebagai pelajar, tidak meniru dalam peperiksaan sebagai contoh, ya, tidak ada mencuri, ya, tidak ada membuat perkara-perkara yang buruk, akhlak dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara yang baik. Perkara yang buruk pula, ya, apa dia? Banyak perkara yang dilakukan oleh para pelajar juga kadang-kadang tidak menepati, ya, peraturan, ya. Bahkan ada juga yang, ya, hidupnya dalam keadaan yang mengamalkan perkara-perkara yang bersalahan, ya, bukan saja dalam norma-norma kehidupan biasa, tapi juga ada terdapat, ya, sebagai contoh mungkin ada pelajar yang mengambil minuman keras sebagai contoh, ya. Ada pelajar yang mengambil dadah sebagai contoh. Ini tu mungkin kita tak dapat nafikan, ya. Jadi ini adalah semua perkara yang berat yang sepatutnya kita kena lihat dan kita kena bantras, ya, kena bantras, ya. Pihak-pihak yang berkemampuan ataupun dengan kerjasama semua pihak
maka kita mestilah kita berusaha. Kalau tak dapat menghapuskan, kita mesti berusaha ke arah untuk membasmi. Tak dapat membasmikan, kita mengurangkan, meminimalkan. Kerana apa? Kerana mungkar ni apabila dia berleluasa, ya, maka dia akan merosakkan sistem kehidupan yang baik pun boleh menjadi kacau bilau. Boleh menjadi terjejas disebabkan wujudnya, ya, golongan-golongan atau mereka-mereka beramalkan ataupun melakukan perkara-perkara yang mungkar. Dia memberi kesan, ya. Mana kalau kita lah orang yang baik lah, sebagai contoh, kita berada dalam masyarakat yang tidak baik, maka lama-lama kita pun akan turut sama berubah, ya, menjadi orang-orang yang tidak baik. Mungkin tidak sekaligus, tapi dia akan berlaku sedikit demi sedikit. Ini tak dapat dinafikan. Pemikiran kita pun mungkin akan berubah, ya, berubah daripada satu keadaan, ya, kepada satu keadaan yang lain yang lebih buruk. Ya. Kita berkawan dengan orang yang tidak bersembahyang, sebagai contoh. Kesan yang pertama sekali ialah kalau kita tidak kuat, ya, kita mungkin akan melambat-lambatkan waktu sembahyang. Paling kurang. Kita contoh, pelajar-pelajar duduk di satu rumah sewa, sebagai contoh. Jadi ada kata 10 orang, 5 orang, sebagai contoh. Kalau 5 orang itu tak sembahyang, ya, maka keadaan rumah itu, saya rasa dia akan terdedah kepada lebih banyak lagi perkara yang mungkar yang akan berlaku. Ya. Orang ni mungkin akan membawa makanan-makanan ataupun perkara yang tidak seharusnya dilakukan, ya. Mungkin ada yang membawa minuman keras, mungkin ada yang membawa dadah, ya. Bahkan mungkin ada yang membawa perempuan, sebagai contoh. Kalau kita berada sebagai contoh, kita ada dekat situ sebagai salah seorang daripada ahli, ya, dalam sebuah rumah. Kita pun, ya, oleh kerana kita tak mempunyai kekuatan jiwa untuk menangani masalah kita, maka sedikit sebanyak kita kena terpaksa meredai. Bila kita meredai itu maknanya kita dah mula, ya, kita dah mula bertolak ansur dengan perkara-perkara yang tidak baik. Secara tidak langsung juga pemikiran kita akan beransur-ansur berubah, ya, menjadi tidak sensitif, dan lebih buruk lagi mungkin kita akan pada akhirnya meredai kerana kita tidak mampu. Sedangkan di sana terdapat hadis Nabi SAW yang jelas dalam hal ini, ya, hadis yang sahih. Kita selalu baca man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, ya, man lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam tastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman, atau kama qala. Jadi kalau Nabi katalah, ya, kalau barang siapa di antara kamu man ra'a minkum munkaran, mungkar tadi, ya, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, al-munkar. Man ra'a minkum munkaran, siapa yang nampak, siapa yang lihat, siapa yang tahu, ya, ada mungkar, fal yughayyirhu bi yadihi, maka hendaklah dia berusaha, ya, sedaya upaya dia lah, ya, untuk apa kita mengambil tindakan. Fal yughayyirhu bi yadihi itu maknanya mengambil tindakan. Tindakan dalam bentuk apa? Kalau kita berkuasa, kita ada kuasa, kita ambil tindakan, ya. Boleh ditangkap, boleh dihukum dan sebagainya lah, ya. Dalam konteks authority, ya, fal yughayyirhu bi yadihi, mesti diubah. Fal yughayyir maknanya ada taghyir, mesti ada perubahan, mesti kita cuba mengubahnya. Kalau nampak mungkar, mesti kita nak kena ubah. Kita tak boleh biarkan mungkar itu berleluasa dan kita banyakkan perkara-perkara kebaikan. Tapi perkara yang mungkar kita tidak tegah dan kita tidak hapus. Maka itu kalau kita kekal begitu, maknanya kita tak selari dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kerana, ya, dia meletakkan pertama sekali kalau ada kemungkaran itu, hendaklah kita cuba hapus ataupun cuba ambil tindakan ke atas. Yughayyiruhu biyadihi, ya, dengan kuasa yang kita ada, dengan peruntukan yang kita ada dan sebagainya.
Wa man lam yastati' fa bilisanihi. Tapi kalau bagi mereka yang tidak mampu mengubah dengan tangan, tidak cukup. Ya. Bahkan di sana masih lagi. Ya. Masih lagi kita dipertanggungjawabkan. Ya. Falyughayyirhu bilisanihi. Hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya. Apa maksud lidah ni? Ialah dengan kita mempersoalkan atau memperkatakan atau menghebahkan, mengwar-warkan perkara-perkara yang tidak baik. Ya. Kalau perkara tak baik, memang kita kena war-war, kena beritahu. Kezaliman, mesti kita beritahu. Ya. Dia tak masuk dalam perkara-perkara yang kita boleh sembunyikan. Kezaliman, mesti kita beritahu, ya, supaya semua orang tahu. Dan kezaliman itu perlu disebut dan diperkatakan. Ya, sebab kalau kita tak katakan, maka kezaliman itu orang pun tak tahu. Sedangkan benda itu berlaku. Ya. Rasuah ke, apa-apa yang lain yang buruk yang berlaku. Ya. Tapi kita kena berhati-hati. Ya. Jangan pula sampai kepada perkara yang kita tak tahu, kita hebahkan. Benda tak dipastikan kebenarannya. Sama sekali sekarang dalam kehidupan dalam dunia alam maya ni, banyak sangat kita akan dapati, kita lihat perkara-perkara ataupun sebaran maklumat-maklumat yang tidak betul. Ya. Sehingga wujud satu laman web, sebenarnya .com pun ada. Sebenarnya .my. Maknanya kita terpaksa melihat apa yang orang hantar viralkan tu, kita kena check hantar dekat situ. Kita tahu statusnya apa. Buka dekat situ, ada tak? Sebab banyak sangat kadang-kadang kita dapati berita-berita yang palsu disampaikan. Jadi memang ya, dalam alam maya ni dia terdedah. Sebab kita tak tahu siapa tuannya. Ya, tak tahu siapa yang menulisnya, mana yang dihantar. Orang berminat, orang pun menyebarluaskan. Ada sebahagian yang menjadi benda yang baik. Tapi besar daripada ini, kebanyakan daripadanya yang kita lihat menjadi perkara yang buruk. Ya, bukan menantijahkan perkara yang baik. Yang baik tu macam orang viral makanan sedap dan sebagainya, okey lah tu. Ya. Maknanya perniagaan seseorang itu boleh untung. Dia berniaga dengan betul, Allah Ta'ala bagi rezeki yang banyak, dia bolehlah mendapat keuntungan daripada khabaran yang disampaikan itu. Tapi pada benda yang lain pula, sebahagian daripadanya tak dapat. Tak dapat nak kita pastikan betul dan tidak. Ya. Maka falyughayyirhu fa illam yastati' fa bi lisanihi. Ya. Kalau dia tak mampu dengan tadi, maka menggunakan lidahnya. Lidah ni maknanya pertuturannya, perkataannya, ya, penulisannya. Bagi mereka-mereka yang boleh menulis, ya, tuliskan. Sebab kalau tengok ulama-ulama dulu pun banyak, ya. Fa bi lisanihi ni banyak. Macam kita tengok ada orang tulis hadis maudhu', ada orang karang kitab dengan kesalahan-kesalahan itu dan ini, ya. Sehingga dalam bahasa pun ada ditulis perkara-perkara yang salah dalam bahasa. Contohnya lah. Contoh perkara yang tak betul, maka kita boleh menggunakan daya kreativiti penulisan, ya, untuk kita menyampaikan sesuatu yang tidak betul itu, ya, kepada para pendengar, ya, kepada masyarakat umum, ya. Bilisani fa illam tastati' fa illam yastati'. Dan jika sekiranya orang itu tidak mampu juga, ada orang, ya, dia dengan biyadihi pun tak boleh, bilisanihi pun tak boleh, ya, sama ada dengan sebenar-benarnya ataupun dia saja, wallahu alam, kita pun tak tahu. Tapi masih lagi Nabi Muhammad SAW memberikan peluang kepada mereka untuk tidak bersama-sama dengan perkara yang mungkar. Maka apa yang dia boleh buat? Hendaklah dia membencinya di dalam hatinya. Ya, paling lemah lah. Ya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Dan Nabi meletakkan golongan yang membenci dengan hati ini, ya, seseorang yang amat lemah pendiriannya, lemah imannya. Lemah iman tu maknanya lemah yang kita, ya, meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu mampu, ya, mengatasi dan membantu kita, ya, untuk menghapuskan kejahatan-kejahatan atau mungkar. Ya. Jadi apa tugas kita?
Ya. Tugas kita tidak dapat tidak sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, mesti kita berada dalam mana-mana kategori tadi. Ya, ada orang yang tak mampu melihat mungkar itu, ya, tak mampu melakukan dengan tangannya untuk mengubah, dia boleh melakukannya dengan lisannya, atau tak boleh dia kena melakukannya dengan hati. Hati pun berperanan. Kita ingat hati kita berperanan. Jadi kalau ketiga-tiga ni tak dapat tu, tak tahulah. Maknanya mungkin kita ni paling lemah lah, sehingga kita bahkan worst case, mana mungkin kita pula jadi pendokong, ya, kepada perkara-perkara mungkar, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Banyak kita tengoklah juga, ya, dalam masyarakat kita sebahagiannya kadang-kadang, ya, seseorang itu menyokong, ya, benda-benda yang nampaknya jelas tidak betul, tetapi masih lagi ada di antara kita yang menyokong. Mungkin disebabkan oleh kejahilan dan tidak tahu dan sebagainya. Baik, jadi kesimpulan untuk perbincangan kita pada hari ini, ya, dalam kuliah Maghrib kita pada kali ini, marilah kita melihat, ya, Islam dengan kacamata yang betul, ya, tidak melihat Islam dalam kacamata yang sempit, ya. Kalau kita senaraikan beberapa kata kunci yang penting dalam Islam itu, ya, maka akan kita dapati bahawa Islam ini adalah suatu agama yang syumul, ya, agama yang melengkapi, di antara melengkapi dalam semua sudut, ya, dalam semua sudut. Jadi kalau dia, oleh kerana dia merupakan agama yang lengkap dalam semua sudut, maka dialah menjadi agama yang terbaik untuk kita pegang, ya. Nabi sebelum, ya, sebelum dia pergi meninggalkan kita, ya, dia telah menyempurnakan, ya, agama ini dan meredai agama Islam ini. Allah redai ini sebagai satu agama yang benar, ya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Ya. Tengok daripada ayat ini, Allah Taala menyebut, ya, al-yaum, pada hari ini, ya, akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan, akmaltu lakum, bagi kamu, dinakum, agama kamu, cara hidup kamu, ya, cara kehidupan kamu, sistem hidup kamu, itu din, ya. Din ini bukan hanya sembahyang, bukan hanya puasa, bukan namanya haji, ya. Din ini adalah sistem kehidupan kita, ya, sistem pemerintahan kita, sistem pentadbiran kita, rumah tangga, negara, alam sekitar, dunia, akhirat, ya. Semuanya itu termasuk dalam ad-din, ya. Jadi sebab itu ad-din ni kita kena jaga, ya. Kita kena jaga, termasuk dalam maqasid asy-syariah, iaitu hifzuddin, ya. Sebab apa? Sebab bila kita hifzuddin ini, dia akan menjaga dan protect kita, ya, daripada keruntuhan segala-galanya. Ini oleh kerana din itu sesuatu yang berintegrasi dan lengkap, macam mana saya sebutkan tadi, ya. Maka kalau kita dapat mengekalkan, kita mesti tak boleh runtuhkan agama ni. Mesti kita hifzuddin, ya. Apa saja jalan-jalan yang membawa kepada keruntuhan dalam agama, menjatuhkan agama, menjatuhkan cara hidup, ya, kita mestilah kita mempertahankan. Kita mesti protect. Kerana itu adalah maqasid. Sebab itu maqasid ni adalah salah satu daripada jalan, ya, jalan yang penting untuk kita memelihara, memahami bahawa itu adalah satu perkara yang mesti kita pelihara, ya. Kerana maqasid syariah itu ada 5, ya, sebagaimana yang selalu disebutkan, jaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan dan sebagainya, dan menjaga agama. Agama paling penting sekali untuk kita jaga, ya. Paling asas sekali dalam agama ini adalah akidah. Jadi kalau ada saja bentuk-bentuk kefahaman macam saya sebutkan tadi pada peringkat awal tadi, ya, yang boleh
merungkai atau merobohkan akidah umat Islam, ya, maka yang itu paling utama untuk kita tentang, ya, untuk kita halang dan jauh. Kalau kita kira itu adalah sebagai satu perkara mungkar, maka hendaklah kita atasinya. Ya. Ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi tadi. Ya. Mesti kita dapat, mesti kita cari jalan, ya, bagaimana kita boleh kita boleh menyelamatkan agama kita. Ya. Jadi al-yawma akmaltu lakum dinakum, kemudian wa atmamtu alaikum ni'mati. Ya, sebenarnya dengan kita berada dalam agama dari sistem itulah maknanya Allah Ta'ala lengkapkan kepada kita akmaltu lakum al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, dan aku sempurnakan bagi kamu ni'mati, nikmat, ya, berada, ya, di dalam agama tadi, ya. Agama tadi, bila kita berada dalam agama yang bentuknya, ya, terpelihara dalam semua perkara tadi, wa raditu lakumul islam dinan, ya. Dan kalau begitulah, maka aku redalah, ya, raditu lakumul islam, dan aku redalah, ya, bagi kamu itu Islam, ya, sebagai satu agama, agama yang sejahtera, agama yang suci, agama yang perjuangkan kebenaran, ya, sebagai satu dinan, ya. Ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Dua kali disebut kat situ, ya. Din adalah, maksudnya adalah satu bentuk kefahaman tentang kehidupan yang lengkap dalam semua urusan kita, ya. Dan urusan itu bukan saja urusan di dunia, bahkan juga urusan di akhirat kelak. Jadi dengan itu kita bertanggungjawab, ya, sebagai seorang Islam, ya, kita ada mempunyai tanggungjawab yang kita tidak dilepaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tanggungjawab kita tu tetap kita pegang. Semua orang akan bertanggungjawab. Tidak ada orang yang dibiarkan. Ya, segala perbuatan kita yang kecil dan besar, ya, semuanya akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana mana usaha yang kita buat, ya, ikhlas ke tidak dan sebagainya, semuanya Allah Taala kira, ya, di atas dunia ini, dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Ya. Tanggungjawab kita sebagai ibadullah ni, ya, selain daripada kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita juga mempunyai hubungan dengan manusia yang perlu kita ada amalan, perlu kita ada suatu sistem kehidupan yang menyempurnakan, ya, hubungan kita sesama manusia. Tentu saja kita ini bukan saja hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi hubungan dengan manusia ini banyak, ya. Kita bila kita berurusan dalam komunikasi, berurusan dalam keluargaan, berurusan dalam ekonomi sebagai contoh, ya. Dia adalah merupakan urusan-urusan yang tidak dapat tidak, ya. Kita akan ada perkara-perkara yang perlu kita selesaikan bersama dengan manusia. Pada situlah wujudnya hukum-hukum yang banyak, ya. Banyaklah perbahasan, ya. Sehingga ada kitab-kitab fiqh yang ditulis, al-fiqh 'ala al-madahib al-arba'ah sebagai contoh. Menceritakan tentang bagaimanakah, ya, hubungan kita dengan manusia, ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya dilengkapkan, ya. Semuanya lengkap melengkapi di antara satu sama lain, ya, dalam kehidupan kita ini, dan Islam adalah agama yang melengkapi, ya. Jadi kalau seorang itu beramal dengan agama Islam, ya, berpegang kepada tiga sendi utama, ya, ada akidahnya, ada syariahnya, dan ada akhlaknya, maka insya-Allah, ya, insya-Allah kehidupannya akan terpelihara dan dia faham apa tanggungjawab dia di atas dunia ini, ya. Dan sebab apa? Kehidupan atas dunia ni, berjaya tak berjaya ni, sebenarnya kita bukan nak lihat atas dunia ni saja. Bahkan kita nak lihat apakah yang kita dapat di akhirat kelak. Sebab itu kita tak nak benda yang kita buat ni sebenarnya semuanya untuk kita bawa ke akhirat kelak.
Kalau kita boleh membawa bekalan yang banyak di akhirat kelak, maka besarlah, ya, besarlah ganjaran kita di akhirat kelak. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menatijahkan atau memberikan ganjaran yang besar dan dihadiahkan kita dengan menduduki tempat yang istimewa yang Allah Taala kurniakan kepada mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjalani kehidupan sebagai Muslim yang sebenar dan sejati, ya, ikhlas, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap perbuatan. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kata din keluar lagi. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullah, dan mereka itu tidak disuruh, diperintahkan illa liya'budullah, ya, hanyalah melainkan untuk mereka itu memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan. Apa lagi kita nak buat? Semuanya, ya, mesti tunduk dan memperhambakan diri, ya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tidak ada kerana yang lain daripadanya. Mesti kita buat kata dalam kitab dalam kitab Penawar Bagi Hati, kalau silap saya, ya, sebutkan bahawa ikhlas ini, kalau kita ikhlas, ya, diterima oleh Allah SWT amalan kita. Kalau tak ikhlas, maka amalan kita itu tertolak. Walaupun baik, sebaik mana pun di mata manusia, dengan macam azan, ya, sebaik mana pun di mata manusia, tetapi, ya, dia tertakluk kepada keikhlasan kita. Kalau ikhlas, kerana Allah SWT, walaupun di mata manusia tidak sama, tetapi dia tetap menjadi sesuatu yang Allah Ta'ala kehendaki. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin lahuddin. Ya, mereka itu mereka yang ikhlas. Ikhlas ni maknanya apa? Iaitu kata dalam kitab, menunggalkan Allah Ta'ala dalam perkara taat dengan qasad yang betul. Itu sebagai penutupnya. Maknanya dia menunggalkan Allah Ta'ala, maknanya dia buat itu hanya kepada Allah Ta'ala. Tunggal. Ya, tidak boleh kerana sebarang tujuan atau niat yang lain. Ya. Tunggalkan Allah Ta'ala dalam perkara taat, dalam perkara yang baik, ya, dalam perkara yang dia buat, amalan soleh yang dia buat itu dengan qasad yang betul. Maknanya dengan niat yang betul. Jadi itulah perkara yang penting kita rangkumkan dalam perbincangan kita pada hari ini, daripada menyebutkan kehebatan Islam tadi, kesempurnaan Islam, sampailah kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan manusia, dan seterusnya kita simpulkan, kita kecikkan kepada apa yang kita nak sebut sebagai ikhlas dalam melakukan ibadat tadi, untuk membolehkan kita semua mendapatkan jalan yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. أقول قولي هذا وأستغفر الله الذي لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Salihuddin, insya-Allah.